Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersempena dengan Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan Persada 2022, saya, Muhammad Khairul Ashraf bin Fakri, pelajar program Geografi di bawah seliaan Dr. Junaidi Awang Besar. Pada hari ini saya akan membentangkan kertas kerja yang berkaitan dengan parti politik dan dasar perjuangan di kawasan Dom Bengkala Pasir, Pasir Mas, Kelantan. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan, kajian lepas, metodologi kajian, kawasan kajian, hasil kajian dan perbincangan serta kesimpulan. Untuk pengenalan, kita sedia maklum kancah politik di negara Malaysia berada pada tahap yang stabil pada hari ini. Ini kerana negara Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Jika dilihat dari segi politik di negara ini, negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sistem sedemikian memberi peluang kepada rakyat untuk memilih kerajaan pilihan mereka melalui pilihan raya. Di dalam negara ini, wujud pelbagai jenis parti politik seperti UMNO, PAS, MIC, DAP dan lain-lain. Parti politik di negara ini kebanyakannya hanya mementingkan kaum mereka masing-masing sebagai dasar perjuangan mereka sejak dahulu lagi. Oleh itu, parti politik ini dapat dikategorikan sebagai parti yang berasaskan perkauman, nilai kemanusiaan dan ideologi tertentu. Bagi politik di negeri Kelantan, ianya mempunyai keunikan yang tersendiri dari segi politiknya. Ini kerana kebanyakan parti politik di negeri ini hanya mementingkan dua objektif utama iaitu orang Melayu dan agama Islam. Keadaan sedemikian yang menyebabkan wujud persaingan yang cukup sengit antara parti politik. Justru itu adalah menjadi tujuan kajian ini untuk mengkaji dasar Justru itu adalah menjadi tujuan kajian ini untuk mengkaji parti politik dan dasar perjuangan di kawasan Dun Bengkala Pasir, Pasir Mas, Kelantan. Bagi kajian lepas, saya telah membahagikannya kepada tiga, iaitu kajian luar negara, kajian dalam negara, kajian dalam Kelantan. Bagi metod kajian pula, saya telah menggunakan tiga kaedah. Yang pertama, kaedah mengumpul data lapangan dan data berangka, iaitu data primer, dengan menggunakan saas lidik, temu buah, pemerhatian di lapangan, rujukan data statistik kaum, scoresheet. Untuk kaedah kedua pula, iaitu kaedah mengumpul data sekunder dengan menggunakan kajian kepustakaan dan internet. Bagi teknik menganalisis data pula, saya menggunakan Statistical Package of the Science Social (SPSS). Bagi kawasan kajian pula, kawasan Dom Bengkala Pasir menjadi pilihan dalam kajian ini. Ini kerana kawasan Dom Bengkala Pasir berada di dalam Parlimen Pasir Mas. Antara dua yang berhampiran adalah Dun Tendung dan Melati. Bagi mungkin yang terdapat di dalam dun ini pula iaitu mungkin Saka, mungkin Kebun Badak, mungkin Kebun Bemban, mungkin Selomacan dan lain-lain. Bagi hasil kajian dan perbincangan pula, objektif yang pertama untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan kefahaman responden terhadap dasar perjuangan parti politik terpilih di kawasan Dun Bengkala Pasir, Pasir Mas, Kelantan. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, seramai 38% responden tahu tentang dasar perjuangan parti di kawasan kajian, manakala 36% responden tidak tahu tentang dasar terbabit. Terdapat juga responden yang menyatakan tidak pasti seramai 26%. Jumlah responden yang tahu tentang dasar perjuangan sedemikian adalah disebabkan oleh kebanyakan responden yang menjawab soal CD ini adalah golongan yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Dalam masa yang sama juga, responden sangat aktif bergiat aktif dalam politik. Bagi responden yang menyatakan tidak tahu adalah disebabkan oleh maklumat tentang dasar sedemikian tidak diperolehi. Mereka hanya memperolehi maklumat tentang dasar terbabit ketika berkempen untuk pilihan raya sahaja. Seterusnya, responden yang menyatakan tidak pasti pula disebabkan oleh mereka tidak minat untuk bergiat aktif dalam kancah politik. Keadaan sedemikian wujud adalah disebabkan responden yang menjawab soal CD ini terdiri daripada perempuan. Untuk objektif kedua iaitu
untuk mengkaji pengaruh dasar perjuangan parti politik terpilih terhadap pemikiran politik responden di kawasan kajian. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi menunjukkan 44% responden menyatakan dasar perjuangan parti di kawasan kajian berjaya mempengaruhi pemikiran mereka. Ini dikatakan sedemikian adalah kerana ianya memberi gambaran serba sedikit tentang masa depan dari segi kebajikan dan keperluan mereka dalam tempoh 5 tahun yang akan datang selepas PRU diadakan. Ini yang akan menjadi keyakinan kepada pengundi di kawasan kajian tentang parti politik terbabit. Selain itu, seramai 36% responden yang berpendapat bahawa dasar perjuangan parti politik di kawasan kajian tidak mempengaruhi pemikiran mereka. Ini adalah disebabkan oleh maklumat tentang dasar perjuangan parti politik hanya disampaikan oleh ahli politik ketika berkempen sahaja. Selepas tempoh berkempen, mereka mengabaikannya. Seterusnya, bagi pendapat tidak pasti, seramai 20% akan pengaruh dasar perjuangan parti yang mampu mempengaruhi pemikiran mereka untuk menyokong parti terbabit. Ianya adalah disebabkan oleh mereka kurang maklumat tentang dasar perjuangan sedemikian dan mereka tidak berminat untuk melibatkan diri dalam kancah politik. Bagi objektif ketiga iaitu untuk menganalisis orientasi atau kecenderungan parti politik untuk objektif ketiga iaitu untuk menganalisis orientasi kecenderungan politik responden di kawasan kajian. Jika dilihat dapatan kajian tentang kecenderungan untuk menyokong parti politik, seramai 58 responden memilih untuk menyokong parti politik yang memperjuangkan agama Islam. Ini adalah disebabkan oleh penduduk di kawasan kajian adalah beragama Islam. Pemilihan parti yang sedemikian yang akan membolehkan sesebuah parti yang diberi mandat dapat membezakan baik dan buruk untuk menjaga kebajikan rakyat. Selain itu, seramai 22% responden di kawasan kajian juga berkecenderungan memilih parti politik yang memperjuangkan hak semua bangsa dan agama. Ini adalah penting dalam usaha untuk mewujudkan suasana politik yang aman dengan keadilan yang diadil sama rata untuk semua kaum di dalam negara. Terdapat juga 12% responden yang menyatakan tidak pasti untuk berkecenderungan menyokong parti politik. Ini adalah disebabkan oleh kebanyakan parti politik pada hari ini hanya mementingkan kaum mereka sahaja. Dalam masa yang sama juga, wujud ketidakyakinan pemilih terhadap parti politik dan kurang berminat melibatkan diri dalam kancah politik negara. Sebagai kesimpulannya, Malaysia mengamalkan pilihan raya dalam keseluruhan sistem politiknya. Dan ini merupakan antara ciri-ciri keunikan negara ini. Pilihan raya merupakan salah satu ciri-ciri demokrasi. Parti politik merupakan elemen yang penting dalam negara terutamanya bagi negara yang mengamalkan demokrasi dalam pemerintahan. Ini kerana dasar perjuangan parti politik bagi kesemua parti haruslah selari dengan kehendak dan keperluan pengundi pada masa kini supaya kehidupan pengundi berada dalam keadaan terjaga dan terjamin. Justru itu, hasil kajian yang diperolehi mampu dijadikan panduan kepada pihak yang berkaitan terutamanya ahli politik. Selain itu, kajian ini juga mampu mewujudkan kancah politik yang stabil. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.